Okay semua, sebelum kita mulakan kelas, kita baca doa dulu boleh? Okay. Okay, amin. Untuk kelas pada kali ini, Ustazah akan ketengahkan topik kata nama khas. Okay, untuk yang ni Ustazah akan present slide. Sekejap ya. Okay, semua nampak tak slide Ustazah? Jelas ke? Jelas tak semua? Boleh buka mic? Okay, kalau jelas, Alhamdulillah. Okay, kita akan pergi kepada topik kata nama khas. Okay, sebelum tu, Ustazah nak tanya. Kata nama khas, awak pernah belajar pada darjah 4, betul tak? Pernah tak? Belajar dengan Ustazah Aqilah untuk yang kata nama khas? Ada masuk kan topik kata nama khas? Okay. Hari ini Ustazah akan ketengahkan topik yang sama, kata nama khas, cuma lebih mendalam sikit. Okay, sebelum tu Ustazah akan bagi tahu tentang objektif PDPC. Okay, selamat jumpa kembali. Okay, untuk sebelum kita nyatakan objektif PDPC pada kali ini, Ustazah akan buat ulang kaji kembali topik yang lepas. Okay, siapa boleh bagi tahu Ustazah tentang topik yang kita belajar semalam? Ya, boleh ingat balik tak topik apa yang kita belajar semalam? Dini Syujang boleh bagi tahu Ustazah topik apa yang kita belajar semalam? Okay, betul. Syair. Syair apa? Syair Sri Masuri. Dah praktis belum? Dah rekod belum? Belum. Tak apa. Ustazah ada bagi sampai hari Jumaat, betul tak? Dah boleh baca? Dah boleh dendangkan lagunya? Belum? Belum. Okay, belum tak apa. Practice make perfect. Nanti awak practice dan awak akan terbiasalah dengan melagukan syair tu. Okay. Selain daripada syair tu, apa ciri-ciri syair yang awak dapat tangkap daripada perkongsian Ustazah semalam? Syair, dia macam mana jenis syairnya? Asal-usul syair tu, latar belakang syair. Okay. Yang mana yang tak masuk kelas Ustazah semalam, Ustazah bagi tahu balik, topik yang lepas adalah berkaitan dengan syair Sri Mahsuri. Okay, latar belakang syair ni, syair sebenarnya berasal daripada tanah Arab dan telah disebarkan di Nusantara. Nusantara tu adalah tanah Melayu sendirilah. Okey, syair ini didendangkan dia secara berirama, iaitu dilagukan dengan berirama. Lepas tu untuk syair ni sebenarnya dia ada moral of the story, maksudnya nilai kemasyarakatan itu sendiri dalam syair. Sama ada syair ini dia nak menceritakan sesuatu perkara adalah melalui lagu. Okey. Selain itu juga syair ini mengandungi pesanan yang tertentu. Jadi orang-orang zaman dahulu kalau dia nak menasihati satu sama lain, dia menggunakan syair ini sebagai perantaraan supaya bila dia tegur tak adalah orang itu terasa, sebab syair ini kan dia jenis lagu dan jenis berirama.
bila orang dengar dia tak adalah terasa sangat, tetapi sebenarnya syair itu mengandungi teguran atau pengajaran. Okey, boleh semua? Untuk yang topik lepas, itulah syair yang kita telah belajar. Okey. Seterusnya adalah objektif PDPC kita pada hari ini. Okey, untuk objektif PDPC kita hari ini adalah untuk memahami dan menggunakan kata nama khas mengikut konteks. Okey. 5.1.1 bahagian 2. Memahami dan menggunakan kata nama khas mengikut konteks. Ini adalah objektif PDPC kita untuk dicapai pada kelas hari ini. Okey, definisi kata nama khas. Definisi kata nama khas. Okey, sebagaimana yang Ustazah pernah beritahu awak, kata nama khas ini ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut kata nama sesuatu benda, sama ada benda yang bernyawa dan tidak bernyawa. Dia ada dua kategori kata nama khas yang digunakan. Yang pertama adalah untuk kata nama benda yang bernyawa. Yang kedua adalah kata benda yang tidak bernyawa. Okey, setakat ni definisi kata nama khas awak faham tak penerangan daripada Ustazah? Boleh ikut? Faham semua? Buka mic untuk bagi respon. Ustazah. Okey. Penerangan Ustazah tentang kata nama khas. Faham ke? Faham. Okey, faham. Kalau faham, Alhamdulillah. Okey. Seterusnya, benda-benda yang tidak menyawa. Yang ni contoh Kata nama khas untuk benda-benda yang menyawa ialah nama manusia dan nama binatang. Okey. Benda-benda yang tidak bernyawa ialah nama tempat, judul buku, nama bangunan dan sebagainya. Atau benda-benda lain yang tak bernyawa. Okey, definisi yang seterusnya, perkataan nama khas ini digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. Biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar. Okay, kalau contoh dalam mana-mana ayat, awak jumpa kata nama khas itu berhuruf besar, terutamanya pada kata nama manusia dan kata nama binatang, iaitu itulah merujuk kepada kata nama khas. Dan kalau tak bernyawa, contoh jodoh buku ke, nama bangunan ke, atau apa-apa sahaja yang tidak bernyawa, tetapi dia menulisnya dalam perkataan huruf besar, maksudnya benda tu adalah nama khas. Boleh semua? Boleh. Okay, kalau boleh Ustazah pergi kepada slide yang seterusnya. Okay, yang ni yang Ustazah maksudkan dengan manusia, binatang, tempat, judul buku, benda. Okay, yang ni adalah contoh kata nama khas. Kalau awak lihat pada contoh yang pertama, iaitu contoh yang bernyawa, kategori manusia, kata nama khas contoh adalah Zaidi, My Phone, Subramaniam. Ini adalah nama manusia lah. Contoh nama awak sendiri. Danish Ujang, Danish Reza, Takif, Darwisha, Amani. Yang ni adalah kata nama khas manusia yang dikhususkan. Maksudnya kalau nama dia Zaidi, maksudnya awak tak panggil dia manusia tapi awak panggil dia Zaidi sebab nama dia dikhaskan pada orangnya adalah Zaidi, bukannya manusia. Boleh faham? Boleh faham tak penerangan Ustazah? Sama juga dengan binatang. Binatang ini adalah benda yang bernyawa. Contoh dia, kalau siapa-siapa yang ada kucing, selalunya nama kucing tu dia diberi nama yang khusus. Contoh dia Tompok. Kenapa kucing ini diberikan nama Tompok? Sebab pada badannya ada bertompok-tompok. Betul tak?
awak akan selalu meletakkan nama kucing tu pada sifat kucing tu sendiri. Kalau kucing tu ada tompok-tompok, awak letak nama dia tompok. Maksudnya kucing yang bertompok itu dah dikhaskan namanya kepada nama tompok. Kalau kucing tu berbelang, awak akan panggil dia si belang. Si belang. Maksudnya disebabkan badan dia berbelang, awak panggil dia si belang. Maksudnya kucing yang berbelang tu awak dah khususkan, awak dah khaskan namanya si belang. Kalau orang yang suka pelihara ayam, dia akan selalunya meletakkan ayam itu nama khas. Contoh dia jalak. Selalunya perkataan jalak ini digunakan pada ayam jantan yang suka berlaga. Berlaga tu maksudnya bergaduh lah. Okay, suka yang garang. Yang tu akan dinamakan sebagai jalak. Ini adalah nama khas khusus bagi nama ayam. Okey, ada sesiapa ada meletakkan nama kucing yang khusus tak? Awak ada pelihara kucing? Ada siapa pelihara kucing dan meletakkan nama kucing tu? Ada tak? Awak ada pelihara kucing tak? Kucing awak nama apa? Awak letak nama? Tak ada bela kucing. Pernah ada ke kawan ke saudara terdekat ke yang ada kucing dan dia namakan kucing dia? Ada comel ke? Ada kucing nama comel? Selalunya orang yang pelihara kucing lah yang akan namakan kucing tu sendiri sebagai nama yang khas. Contoh dia tompok. Okey. Kalau nak tahu perbezaan antara nak kata nama khas dan kata nama am, awak tengok pada nombor 2 ni. Binatang ni kan? Binatang golongan binatang. Sebenarnya kata nama am juga ada golongan golongan pada nama binatang. Tetapi untuk binatang, dia tak khaskan namanya tompok. Tetapi dia hanya meletakkan kata nama amnya adalah kucing. Maksudnya kucing. Kucing ini merujuk kepada binatang yang tak dimiliki, tak dikhususkan. Kalau kucing ini telah diberi nama tompok, maka tompok ini adalah kata nama khas bagi kucing. Sama juga dengan ayam. Kata nama am dia adalah ayam. Tapi kata nama khasnya adalah jalak. Sebab ayam ini telah dikhaskan namanya kepada jalak. Okay, setakat ni faham semua kata nama am dan kata nama khas. Tapi untuk hari ini kita lebih kepada kata nama khas lah. Ustazah bagi contoh kata nama am tu sebagai perbandingan untuk awak kena pasti ciri-ciri kata nama khas dan kata nama am. Boleh? Okay, seterusnya untuk yang nombor 3 adalah tempat. Selalunya tempat, kalau tempat sebutannya hanya daerah saja, yang ni kata nama am. Kalau daerah kata nama am. Kalau daerah mua, baru kata nama khas. Sebab dia telah dikhususkan. Daerah itu adalah daerah mua. Mua ni adalah kata khas. Sama juga dengan Seremban. Seremban ini adalah bandar. Kalau amnya, bandar. Tapi kalau khas, terus Seremban. Maksudnya bandar ini am, Seremban adalah kata nama khas bagi bandar. Sama juga dengan negara. Negara adalah kata nama am. Bila negara itu diberi nama Jepun, negara Jepun ini telah menjadi kata nama khas. Sebab negara itu telah dikhususkan kepada negara Jepun. Okay. Seterusnya adalah bangunan. Bangunan kalau Pudu Raya merujuk kepada perhentian bas dan teksi sebenarnya. Perhentian bas dan teksi ini kata nama am. Tetapi bila perhentian bas dan teksi ini diberi nama sebagai Pudu Raya ini telah
tergolong dengan kata nama khas sebab telah dikhaskan namanya sebagai kudu raya. Untuk Menara Tun Razak pun sama. Menara Tun Razak ini sebenarnya pejabat. Kata nama amnya adalah pejabat. Tetapi bila pejabat ini telah diberi nama Menara Tun Razak, dia telah dikhaskan namanya Menara Tun Razak. Jadi Menara Tun Razak ini adalah kata nama khas bagi pejabat. Sama juga dengan judul buku, keluarga. Contoh dia majalah. Majalah ini kata nama am, judul buku keluarga adalah kata nama khas. Sebab majalah ini telah dikhususkan kepada judul buku keluarga. Sama dengan perkataan entong yang diberi nama untuk novel. Novel adalah kata nama am. Bila novel ini diberi nama entong, secara khasnya entong ini adalah kata nama khas, iaitu yang dah dikhususkan. Seterusnya, kamus dewan adalah kata nama am bagi kata nama khas bagi buku. Tetapi bila buku ini diberi nama kamus dewan, dia telah menjadi kata nama khas. Sama juga dengan benda. Benda, kereta, pen dengan jam. Kalau kereta ini telah diberi nama Proton Perdana, nama Proton Perdana ini adalah kata nama khas. Kalau pen, pilot, kata nama khas. Tapi untuk kata nama anya adalah pen. Sama juga jam. Kalau jam diberi nama khas, psycho, perkataan psycho itu telah menjadi kata nama khas. Setakat ini pendengaran daripada Ustazah semua boleh faham untuk slide ini. Ada pertanyaan tak? Boleh Ustazah teruskan dengan slide yang seterusnya? Boleh. Okey, pastikan awak catat nota daripada Ustazah sebab nanti awak kena jawab soalan. Okey, ini adalah tugasan murid. Tugasan untuk awak semualah. Yang pertama, baca petikan yang diberikan. Petikan yang diberikan nanti ada dalam Google Classroom. Ustazah dah upload dekat situ. Awak buka Google Classroom nanti. Yang kedua, kena pasti kata nama khas yang terdapat dalam petikan. Dan yang ketiga, jawab soalan dalam Google Form dan hantar jawapan dengan menekan butang submit. Okey, tugasan nombor 3 ini awak boleh buat selepas kelas. Nanti awak jawab sahaja dekat Google Form itu dan submit jawapan dengan menekan butang submit. Sekarang ni dalam kelas online ini kita akan buat untuk nombor 1 dan 2 sahaja. Nombor 3 awak boleh buat selepas kelas. Boleh semua? Boleh ke? Okey, Ustazah akan pergi pada yang seterusnya. Okey, dah habis slide kita. Ustazah akan share untuk petikan. Tugasan pertama baca petikan dan tugasan kedua kena pasti kata nama khas. Ustazah share untuk bahan yang kedua. Sekejap ya, Ustazah buka dulu. Sekejap ya. Tak boleh buka pula.
Okay. Sesiapa yang ada buku teks boleh buka muka surat 11. Okay, ini adalah buku teksnya. Nampak tak pada skrin awak? Nampak kan? Okay, kita pergi pada muka surat 11. Right. 6. Ini tak lengkap lah buku ni. Sekejap. Ini tata bahasa pusat transit. Minit 11. Okay, semua ada buku tak? Awak semua ada buku tak? Buku teks. Okay, kalau ada buku teks, buka buku teks sebab dalam yang digital punya ni tak ada muka surat yang Ustazah nak. Jadi awak buka buku teks, kita akan buat sama-sama. Ustazah Ustazah akan cuba buka yang inilah dokumen untuk kita sama-sama buat. Sekejap ya, stop sharing dulu. Ustazah nak buka teks. Okay, sebelum tu untuk yang muka surat 11 ini adalah berkaitan dengan tata bahasa, iaitu kata nama khas. Tugasan. Okay, sebelum tu Ustazah nak minta seorang baca untuk yang perenggan yang pertama, Alif dan Encik Nazri. Siapa nak tolong Ustazah baca petikan? Dekat. Takif boleh Takif. Takif boleh tolong Ustazah baca tak? Okay, Takif baca untuk yang Alif dan Encik Nazri. Baca petikan Afif dan Encik Nazri. Afif dan Encik Nazri. Tajuk dia Ilham Kami. Afifi dan Encik Nazri melayari blok kreatif dan inovasi. Mereka terbaca maklumat tentang ciptaan skripsi daripada tayar lama. Encik Nazri bertanggungjawab untuk mencantikkan taman rekreasi Taman Seri Damai dengan musibet tersebut.
Encik Nazri, selesa sungguh kursi ini. Lihat si tombok bermain di atasnya. Ya Kajun, kursi ini cantik dan selesa. Terima kasih untuk kami kerana sungguh mengajak kami membuat kursi ini. Sama-sama. Kursi ini aktif kerjasama semua penduduk Taman Sri Damai dan Majlis Bandaraya Johor Bahru. Jika kita berbanding baku, kerja menjadi mudah. Okay, dah. Dah habis. Okay. Terima kasih Takif. Okay. Tadi Takif, ya? Okay, tadi Takif ada baca untuk yang tata bahasa muka surat 11 berkaitan dengan ilham kami. Okey, yang ada dalam perbualan ni adalah Pak Cik Nazri, Kaijon, Encik Faris dengan siapa? Dengan penduduk Taman Seri Damai. Okey, itu adalah individu yang berada dalam teks bacaan pada muka surat 11 lah. Okey, aktiviti kita adalah sekarang ni Ustazah akan tunjuk slide. Kita akan buat sama-sama. Sekejap Ustazah share kejap. Okey, nampak skrin Ustazah? Okey, nampak kan? Okey, sekarang ni aktiviti kita adalah aktiviti. Tadi untuk yang tugasan pertama kita dah selesai, itu membaca petikan. Sekarang ni adalah tugasan yang kedua, iaitu aktiviti memahami salah pula. Memahami dan membina ayat menggunakan kata nama khas. Okey. Ini adalah aktiviti kita, memahami dan membina ayat menggunakan kata nama khas. Okey, sekarang ni pada perkataan atau ayat Afifi dan Encik Nazri melayari blok kreatif dan inovasi. Dekat situ ada dia highlightkan yang berwarna biru perkataan blok kreatif dan inovasi. Betul tak? Ada tak dia highlightkan kat situ? Ada kan? Okey, yang berwarna biru itu sebenarnya adalah kata nama khas. Jadi, apa yang awak perlu buat? Yang pertama, kalau ada kertas, tulis dalam kertas. Kalau ada buku, tulis dalam buku lah. Tajuk yang perlu awak buat adalah sebiji macam Ustazah ni. Ilham kami, aktiviti memahami dan membina ayat menggunakan kata nama khas. Okey, boleh semua? Okey, kita buat sama-sama. Awak tulis dulu dia punya topik. Ilham kami, aktiviti memahami dan membina ayat menggunakan kata nama khas. Boleh semua? Okey. Lepas itu yang pertama adalah senaraikan kata nama khas awak jumpa. Okey, kalau berdasarkan buku teks yang dia highlightkan yang berwarna biru itu adalah kata nama. Okey, kata nama yang kita jumpa yang pertama adalah blok kreatif dan inovasi. Okey, ini adalah kata nama khas yang pertama, blok kreatif dan inovasi. Okey, blok kreatif dan inovasi ini tergolong dalam kategori apa? Kata nama khas tak bernyawa. Okey, yang tu pertama, blok kreatif dan inovasi. Awak senaraikan dulu. Okey, yang kedua adalah taman rekreasi, Taman Sri Damai. Okay, ini adalah kata nama khas
Yang kedua. Ustazah, Ya. kena tulis ke yang Ustazah tulis ni? Tulis. Tulis. Sebab nanti kita nak membina ayat menggunakan kata nama khas yang Ustazah tulis ni. Yang pertama kita kena pasti dulu kata nama khas. Yang kedua kat bawah tu baru kita buat ayat. Boleh? Jelas tak penerangan Ustazah? Jelas. Okey. Kata nama khas yang ketiga yang dalam teks yang diberikan adalah si tompok. Okay, ingat lagi tak nama si tompok ni untuk apa? Ingat lagi tak nama si tompok ni untuk apa? Kita berikan pada nama haiwan, iaitu kucing, si tompok. Okay, yang keempat yang ada kata nama khasnya adalah majlis, bandaraya, Johor Bahru. Okay, ini adalah 4 kata nama khas yang terdapat dalam petikan Ilham Kami. Okay, bila awak dah jumpa 4 ini, dah jumpa kan yang 4 ni kan? Apa yang awak perlu buat? Yang kedua adalah bina ayat berdasarkan berdasarkan kata nama khas yang awak jumpa. Okay, kat bawah tu awak tulis bina ayat. Bina ayat cukup sekadar awak meletakkan nombor 1 untuk merujuk kepada perkataan nombor 1 kata nama khas. Boleh? Sudah bina ayat. Highlightkan sini bina ayat. Gariskan bina ayat. Okey, nombor 1 adalah blok kreatif. Macam mana awak nak membina ayat kata nama khas berdasarkan perkataan blok kreatif dan inovasi? Caranya adalah awak perlu tahu blok kreatif dan inovasi itu merujuk kepada apa? Selalunya blok kreatif dan inovasi adalah perkara yang dibina dalam laman web. Betul tak? Sebab dia cakap Afifi dan Encik Nazri melayari blok kreatif dan inovasi. Okey. Blok kreatif dan inovasi. Kalau awak tengok kepada gambar itu, gambar yang pertama yang ada Encik Nazri dan Afifi. Dekat situ dia ada kedai Dobi. Tengok pada gambar yang diberikan, yang atas sekali tu ada blok kedai kan? Blok kedai tu, blok kedai yang pertama adalah kedai Dobi Merlimau. Kedai yang berwarna ungu. Kedai Dobi Merlimau. Yang kedua adalah Bengkel Kreatif Faris. Yang ketiga adalah Klinik Sentosa. Yang berwarna hijau tu adalah Klinik Sentosa. Yang berwarna biru adalah Pasar Mini Maju. Yang berwarna kuning adalah Kedai Gunting Rahman. Dan yang berwarna ungu yang di hujungnya adalah Kedai Kek Lina. Dan yang berwarna kuning di hujung sekali adalah Restoran Muhibah. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. 7 jenis kedai yang terdapat dalam blok kreatif inovasi. Jadi, perkara yang awak perlu, yang awak boleh letakkan dalam ayat blok kreatif dan inovasi, awak boleh sebut terdapat beberapa jenis kedai yang terdapat dalam blok kreatif dan inovasi. Antaranya Kedai Robi,
Melimau, bengkel kreatif, baris, dan klinik Sentosa. Okey. Ini antara contoh ayat yang awak boleh bina lah untuk meletakkan kata nama khas blok kreatif inovasi dalam binaan ayat kata nama khas. Okay, Ustazah highlightkan kata nama khasnya. Yang ni kata nama khas ni yang awak perlu peroleh dalam buku teks. Ini Ustazah akan warnakan warna hijau supaya awak dapat bezakan lah. Ini adalah dalam ayat yang terdapat dalam buku teks iaitu blok kreatif inovasi. Saya tak nampak pula tulisan dia. Saya tukar warna hitam balik. Saya highlightkan warna hijau. Okay, nampak tak warna hijau tu? Nampak kan? Okay. Yang ni adalah ayat utama bagi kata nama khas. Dan ayat sampingan yang Ustazah ambil daripada buku teks adalah Kedai Dobi Melimau, Bengkel Kreatif Paris dan Klinik Sentosa. Yang ni Ustazah akan highlightkan pada warna dengan warna merah. Ini adalah ayat sampingan yang Ustazah ambil untuk bina ayat daripada kata nama khas blok kreatif dan inovasi. Okay, boleh semua? Setakat ni boleh tak? Dah sampai mana awak salin? Kek tak semua tu? Saya baru nombor 4. Okey, tak apa. Ambil masa awak untuk salin nombor 4. Okey, sebelum tu, sebelum awak siap, Ustazah akan bagi penerangan kenapa Ustazah meletakkan kedai blok Melimau, Bengkel Kreatif Paris dan Klinik Sentosa ini dalam ayat kata nama khas. Sebab kedai Dobi Melimau, Bengkel Kreatif Paris dan Klinik Sentosa ini merujuk kepada kata nama khas itu sendiri. Kedai Dobi Melimau ini sebenarnya adalah kedai Dobi. Kalau kata nama amnya adalah kedai Dobi lah. Tapi bila dia meletakkan pengkhususan kedai Dobi Melimau, dia dah menjadi kata nama khas, iaitu yang dikhususkan kepada kedai Dobi Melimau. Sama juga dengan Bengkel Kreatif Paris. Kalau tengok kepada dalam buku teks awak, kedai Kreatif Paris ini merujuk kepada kedai bengkel baiki kereta. Bengkel baiki kereta. Kalau kata nama amnya adalah bengkel baiki kereta. Tapi disebabkan bengkel baiki kereta ini telah diberi nama Kreatif Paris, maka bengkel Kreatif Paris ini telah tergolong dengan kata nama khas, iaitu yang dikhususkan kepada Bengkel Kreatif Paris. Okay, sama juga dengan Klinik Sentosa. Klinik Sentosa, kata nama amnya adalah klinik. Klinik saja. Tapi bila meletakkan nama Sentosa pada akhir nama Klinik Sentosa, maka Klinik Sentosa telah menjadi kata nama khas, iaitu yang telah dikhususkan kepada Klinik Sentosa. Kenapa Ustazah meletakkan 3 sahaja contoh sedangkan dalam buku ada 7? Kerana Ustazah meletakkan perkataan antaranya. Antaranya. Maksudnya bila awak meletakkan perkataan antaranya, awak boleh meletakkan setengah atau separuh saja. Ikutlah berapa yang awak nak tulis dalam awak punya karangan. Sebab awak telah meletakkan antaranya. Maksudnya awak hanya meletakkan 3 sahaja daripada 7 contoh kedai yang telah ditulis dalam buku. Lepas tu, pada permulaan ayat lagi Ustazah dah sebut beberapa jenis kedai.
Maksudnya beberapa jenis kedai, terserah kepada awak. Selepas itu awak nak menyebut berapa jenis kedai yang ada. Kalau ada 7 awak nak sebut 5 pun tak apa. Kalau ada 7 awak nak sebut 2 pun tak apa. Sebab awak pada permulaan ayat awak dah meletakkan beberapa jenis kedai. Boleh semua? Setakat mana dah awak salin? Boleh Ustazah pergi kepada nombor 2? Supaya berapa jenis kedai. Berapa jenis kedai. Okey, siapkan dulu untuk yang nombor 1. Yang lain dah siap ke salin? Takif okey ke? Takif okey ke? Dah salin ke Takif? Hadif okey? Belum? Okey, kalau belum, salin sekarang. Munsif okey ke Munsif? Salin ni je ke? Salin yang Ustazah tulis ni. Hadif Iqbal? Yang bina ayat ke? Yang tulis bina ayat, perkataan bina ayat. Perkataan aktiviti tu awak tulis. Awak tulis dulu dia punya tajuk ilham. Ni tajuk dia. Ilham kami. Lepas tu aktiviti kau tulis juga kan? Tulis semua yang Ustazah tulis ni. Ilham kami, aktiviti memahami dan membina ayat menggunakan kata nama khas. Lepas tu awak senaraikan kata nama khas yang awak jumpa dalam teks ilham ayat. Yang pertama, blok kreatif dan inovasi. Yang kedua, Taman Rekreasi Taman Seri Damai. Yang ketiga, Sintompok. Dan yang keempat adalah Majlis Bandaraya Johor Bahru. Sebab nanti, bila awak dah senaraikan ini, awak perlu membina ayat ni. Ini tugasan awak, membina ayat menggunakan kata nama khas. Ini adalah tugasan awak yang sebenarnya. Ustazah senaraikan tu supaya nanti bila awak nak bina ayat, senang awak nampak. Ni. Ini tugasan awak yang sebenarnya. Okey, boleh Sakif? Ini Ustazah tukar warna. Warna hijau. Okay, seterusnya Ustazah akan pergi pada nombor 2. Nombor 2, kata nama khas ini adalah Taman Rekreasi Taman Seri Damai. Okey, Taman Rekreasi Taman Seri Damai. Okey, apa yang awak boleh buat dalam gambar, dalam buku teks awak ni ada gambar, betul tak? Jadi awak boleh juga menjana ayat berdasarkan gambar rajah yang diberi. Contohnya dekat Taman Rekreasi Taman Seri Damai, ada berapa orang dekat situ? Okey, Ustazah bagi contoh 1, 2, 3 dan 4. 4 orang lelaki. Okey, jadi awak boleh bina ayat 4 orang lelaki sedang berbual di Taman Rekreasi Taman Seri Damai. Ini antara contoh yang awak boleh buat lah. Sama ada awak meletakkan 4 orang lelaki sedang berbual-bual di Taman Rekreasi Taman Seri Damai. Awak boleh meletakkan ayatnya macam tu. Atau awak nak menukarkan perkataan sedang berbual ini kepada 4 orang lelaki sedang berborak di Taman Seri Damai. Kenapa Ustazah cakap berborak? Sebab
ada dialog dekat situ. Dialog kan antara Kaijun, Pakcik Nazri dengan beberapa orang lelaki yang berada di Taman Seri Damai. Jadi yang inilah ayat yang dapat Ustazah bina berdasarkan imej atau gambar yang diberikan pada buku teks muka surat 11. Okey. Ustazah highlightkan kata nama khas Taman Rekreasi Taman Seri Damai. Ini adalah kata nama khas yang terdapat dalam petikan. Boleh semua? Setakat mana dah awak salin? Okey ke semua tu? Okey. Okey, kalau okey alhamdulillah. Sila salin . Kalau tak faham boleh tanya Ustazah. Ustazah dah siap. Dah siap? Nombor 2 dah siap? Nombor 2. Dah sampai nombor 2? Dah. Okey. Yang lain dah siap ke? Okey, dah sampai nombor 2. Ustazah akan pergi kepada nombor 3. Si Tompok. Ustazah, Ya? saya buat aktiviti taman. Ingat Ustazah. Tak ada kat sini. Ustazah naikkan sikit. Nampak tak? Saya nak. Okey. Ustazah akan pergi. Okey, kalau nampak tak apa. Teruskan awak punya latihan. Okey, untuk yang nombor 3. Si Tompok. Okey, si Tompok. Awak kena pasti dulu. Si Tompok ni apa? Bila awak dah kena pasti si Tompok ini apa, baru awak bina ayat. Jadi si Tompok ini merujuk kepada kucing. Betul tak? Kucing. Kalau awak tengok pada ranjah ni, kucing. Ada seekor kucing yang berada di atas ni apa ni? Saya tak nampak. Kerusi, yes. Kerusi. Berada di atas kerusi. Jadi, ayat yang awak boleh buat dengan rujukan imej yang terdapat pada muka surat 11 adalah si Tompok sedang bermain-main di atas sebuah kerusi yang berwarna. Okey, kerusi tu berwarna apa tu? Ungu ke, biru ke? Kerusi tu warna apa? Boleh bagi tahu Ustazah tak? Warna apa tu kerusi? Warna biru ke warna ungu? Rasa macam warna biru, betul tak? Okey. Berwarna kerusi, sebuah kerusi yang berwarna biru. Okey, full stop. Titikkan ayat awak. Bila dah habis ayat tu titik, jangan lupa awak letakkan titik. Jadi untuk ayat ketiga si Tompok, Ustazah dengan rujukan imej yang terdapat pada buku muka surat 11, Ustazah telah membina ayat kata nama khas si Tompok. Okey, kalau awak tengok pada perkataan yang Ustazah bina, si Tompok sedang bermain-main di atas sebuah kerusi yang berwarna biru.
Ustazah highlightkan perkataan si tompok ini kerana perkataan si tompok ini adalah kata nama khas. Okey. Si tompok sedang bermain-main di atas sebuah kerusi yang berwarna biru. Untuk awak senang untuk awak bina ayat adalah kalau ada dalam buku ni ada gambar, bina ayat berdasarkan gambar yang dia beri. Kalau tak ada gambar, rujuk kepada perkataan yang diberikan. Contohnya perkataan yang 1 hingga 4 itu. Kalau tak ada gambar lah. Kalau ada gambar lagi senang untuk awak bina ayat sebab rujuk gambar saja. Macam Ustazah buat tadi, perkataan si tompok itu, sebab si tompok tu kita tahu si tompok itu merujuk kepada kucing. Jadi dengan rujukan kucing, gambar kucing yang terdapat dalam buku, Ustazah telah bina ayat pada nombor 3. Ayatnya adalah si tompok sedang bermain-main di atas sebuah kerusi yang berwarna biru. Okey. Jelas semua? Setakat ni boleh tak? Faham tak pendengar Ustazah? Faham. Okey, kalau faham alhamdulillah. Okey, salin ayat 1 hingga 3 untuk yang contoh. Dah siap? Okey, kalau dah siap, Ustazah akan pergi pada nombor 4. Takif, sampai mana dah Takif? Baru bina ayat nombor 1. Okey, Ustazah boleh turun ke bawah sebab Ustazah nak guna ruang. Boleh. Okey, Ustazah turun ke bawah. Okey, untuk nombor 4, perkataannya adalah Majlis Bandaraya Johor Bahru. Okey, Majlis Bandaraya Johor Bahru ni merujuk kepada bangunan. Bila rujuk kepada bangunan, secara automatik dia adalah kata nama khas bukan hidup, iaitu tidak bernyawa. Okey, kalau dalam gambar ni tak ada Majlis Bandaraya Johor Bahru. Jadi macam mana kita nak bina ayat adalah dengan rujuk kata nama khas itu sendiri. Okey, Majlis Bandaraya Johor Bahru ini kita kena tahu Majlis Bandaraya Johor Bahru ini adalah apa? Adakah sebuah syarikat perniagaan? Adakah sebuah syarikat yang meniaga buku? Atau apa? Jadi berdasarkan kefahaman Ustazah, Majlis Bandaraya Johor Bahru ini merujuk kepada syarikat yang yang menjaga alam sekitar. Okey. Kalau dekat Puncak Alam sendiri, dia menjaga alam sekitar dengan mengutip sampah, betul tak? Awak buang sampah, yang hari-hari awak buang tu Majlis Bandaraya lah yang tolong angkut daripada rumah awak kepada tempat buang sampah yang sebetulnya. Jadi sama juga dengan Majlis Bandaraya Johor Bahru ni. Salah satu tugasnya adalah menjaga kebersihan bandar. Jadi berdasarkan fungsi Majlis Bandaraya Johor Bahru itu sendiri, Ustazah akan bina satu ayat yang menggunakan kata nama khas Majlis Bandaraya Johor Bahru. Okey. Ustazah akan mula. Setiap hari Majlis Bandaraya Johor Bahru akan membersihkan taman rekreasi rekreasi Taman Seri Damai. Okey, titik. Setiap hari Majlis Bandaraya Johor Bahru akan membersihkan Taman Rekreasi Taman Seri Damai
Okey, Ustazah tambah ayat belakang untuk mengekalkan kebersihan bandar. Okey, titik. Jadi ini adalah contoh ayat yang awak boleh gunakan atau ayat yang awak boleh bina berdasarkan kata nama khas Majlis Bandaraya Johor Bahru. Okey, boleh semua? Di antara 4 ayat yang awak boleh bina lah berdasarkan kata nama khas yang awak jumpai dalam buku teks tadi. Okay, kita dah siap untuk keempat-empat kata nama khas yang digunakan dan dijumpai yang dah kita kena pasti dalam petikan muka surat 11. Sekarang ni awak selesaikan dulu binaan ayat yang kita buat sama-sama ini. Salin dalam buku teks awak dan selepas siap simpan dan buat ulang kaji balik. Dan pastikan awak jawab Google Form yang telah Ustazah upload dalam Classroom untuk topik yang sama ya. Boleh semua? Masa kita ada lagi. Okey, bagus. Masa kita ada lagi 2 minit. Awak siapkan dulu. Okey, kalau dah siap, kita tunggu kawan awak yang lain dulu ya. Yang mana tak sempat untuk salin binaan ayat dan kata nama khas ini, yang Ustazah buat ni, yang kita buat sama-sama nanti, Ustazah akan upload dalam Google Classroom. Pastikan awak dapatkan bahan ini dalam Google Classroom dan salin jika perlu. Jika awak tak siap lagi, boleh salin. Kalau nak print out pun boleh untuk rujukan awak, tak ada masalah. Nanti jangan lupa jawablah untuk yang soalan tu dalam Google Classroom. Yang tu dalam bentuk Google Form awak hanya tick sahaja, tak silap Ustazah, tandakan jawapan atau bina ayat. Kalau tak salah rasanya bina ayat. Okey. Jadi setakat ni ada pertanyaan tak untuk topik yang ni sebelum Ustazah akhiri kelas Ustazah? Ada pertanyaan ke? Okey, kalau tak ada pertanyaan, alhamdulillah. Jadi setakat ini sahaja daripada Ustazah dan jangan lupa siapkan latihan yang Ustazah berikan lah dalam Google Classroom. Boleh semua? Boleh. Okey, itu saja daripada Ustazah. Assalamualaikum. Okey, boleh left semua. Bye.